Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bertemu kembali kita secara live, secara Zoom. So pada malam ni saya akan memberi taklimat peluang kedua untuk dapat diploma. So dengarkan baik-baik saya punya taklimat malam ni. Nanti kalau ada apa-apa yang tak faham, kita ada sesi soal jawab yang sebelum kita tutup, kita akan buka untuk sesi soal jawab. Okey, taklimat saya pada malam ini adalah program pengiktirafan kemahiran dan kerjaya. Next. Okey, saya Shirin Osman selaku pengarah eksekutif Ibnu Hayyan Education Group Sdn Bhd. Hos anda untuk malam ni. Okey, serba sedikit tentang latar belakang syarikat kami. Di bawah Ibnu Hayyan kami ada Yayasan Ibnu Hayyan di mana kita membuat aktiviti-aktiviti amal jariah melalui yayasan, antaranya infak ilmu, infak makanan dan pelbagai lagi aktiviti bantuan lah. Okey, dan juga kami berdaftar dengan Jabatan Pembangunan Kemahiran iaitu JPK di bawah Kementerian Sumber Manusia. Kita juga bekerjasama dengan UTM Space, HRDF, dulu HRDF, sekarang HRDC dah tukar. So dengan agensi-agensi lain juga yang berkaitan. Okay, next. Okey, program pengiktirafan kemahiran dan kerjaya. Program ini adalah sebuah program bimbingan di mana kami membantu usahawan ataupun yang bekerja sebelum mendaftar ke JPK untuk mendapatkan pengiktirafan kemahiran di tahap diploma yang dikeluarkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran ataupun JPK di bawah Kementerian Sumber Manusia. Okay, next. Okay, kenapa PPKK? Okay, kenapa kita buat, kenapa kita maklumkan? Sebab ramai yang tak tahu program ni dah ada. Actually program ni dah wujud di Malaysia since 1996 lagi. 1996 dah ada, tapi masih lagi ramai yang tak tahu dan tak tahu macam mana nak mohon. Nak mohon satu hal dan lepas tu dokumen apa yang perlu disediakan. Okay. So itu sebab tu kami bimbing. Kami bimbing dan kami bantu bagaimana untuk mendapatkan diploma kemahiran ni. So next. Okay. Ini statistik yang kita ambil pada 2015. Di sini 80% pekerja tidak memiliki sijil pengiktirafan, maksudnya sijil yang diiktiraf. Maksudnya kat sini ramai pekerja-pekerja kita yang mahir yang mempunyai SPM. Tapi mereka mahir cuma mereka tak diiktiraf sebagai pekerja mahir. So consider ramailah pekerja-pekerja di Malaysia ni yang mahir tapi tiada pengiktirafan. So okay, next. Okay, pensijilan kemahiran Malaysia ataupun senang JPK panggil SKM. Dia ada dua kaedah. Okay, kena faham kena dengar betul-betul sebab ada yang ramai yang confuse. Walaupun setiap 2 minggu saya buat taklimat, mungkin ada yang masih baru tak pernah tahu pun tentang SKM ni. Okey, dia ada dua kaedah. Yang pertama, kaedah lepasan PT3, maksudnya anak-anak sekolah lah. Anak-anak sekolah mungkin minat dalam bidang kemahiran, mereka masuk kolej kemahiran. Contoh KV, College Vocational ataupun ILP. Okey, yang kedua, kaedah kedua untuk mereka yang ada pengalaman. Ada pengalaman kerja, mungkin kerja dah lebih pada 5 tahun tapi tiada pensijilan yang diiktiraf. So ini
berpeluang untuk mereka yang ada pengalaman bekerja ataupun berniaga. So dipanggil pentauliahan pencapaian terdahulu. Ataupun kita panggil SKM PPT. Kita tak perlu masuk kelas. Berbeza Satu untuk lepasan PT3, satu lagi untuk mereka yang ada pengalaman kerja. Okey, kita faham tu. Okay, next. Okey, SKM melalui PPT. Tadi saya dah sebut pentauliahan pencapaian terdahulu. Yang ini adalah anugerah daripada kerajaan kita. Kerajaan kita menganugerahkan sijil SKM ni untuk mereka yang ada pengalaman kerja tapi tak berpeluang untuk sambung pelajaran. Maksudnya mereka yang ada pengalaman kerja ataupun berniaga, so inginkan pengiktirafan di peringkat diploma, inilah kaedahnya. Kerajaan kita dah sediakan kaedah yang kedua ni. So tak perlulah nak masuk kelas. Okay, next. Okey, bagaimana konsep dia? Sebab ramai yang berminat tapi tak tahu cara macam mana nak buat kan. Kadang-kadang ada mereka tanya, betul ke? Ada ke? Konsep dia mesti ada pemohon, ada pengalaman berniaga ataupun bekerja dan anda layak memohon. Next. Okey, ciri-ciri umum SKM PPT ni. Kosnya sangat rendah. Masa pun sangat singkat. Tak perlu, macam saya cakap tadi, kalau belajar mungkin ambil masa 4-5 tahun. So kaedah yang ini special sangat. Masa pun singkat, harga pun murah, harga murah daripada harga pasaran, dan tak perlu ada ujian, tak perlu ada latihan, tak ada exam, tak ada nak nervous ke masuk kelas. Dan anda layak untuk diiktiraf sebagai pekerja ataupun peniaga mahir. Okay, next. Okay. Ini apa? Masa tempoh 6 bulan ada gagal apa semua ni. Okey. Ini kalau kata peserta ataupun calon memohon terus ke JPK. JPK akan beri masa tempoh 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan ni maksudnya apa? Kena sediakan dokumen-dokumen yang diperlukan oleh JPK. Sekiranya melepasi tempoh 6 bulan, anda dikira gagal. So itu kaedah dia. Kaedah sebab bertanya, ada yang bertanya, kalau saya nak terus direct ke JPK boleh? Tanpa melalui konsultan? Boleh, tak ada masalah. Terus pergi, sekarang ni semua online, masuk ke website JPK. So anda akan diberi masa tempoh 6 bulan untuk menyediakan segala documentation. Sekiranya lebih daripada 6 bulan, file tak siap, dokumen tak lengkap, anda dikira gagal. Itu saja. Okay, next. Okay, kenapa anda perlu SKM PPT? So ini adalah peluang kedua untuk anda dapat pengiktirafan. Pengiktirafan yang tak perlu ada kelas, tak perlu menghadiri kelas, tak perlu menghadiri exam, nak mentelaah buku, tak perlu. Peningkatan kerjaya dalam industri, sama ada anda bekerja ataupun berniaga. Kalau bekerja, of course, naik pangkat, naik gaji, dan juga berpeluang untuk menyambung pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Okay, next. Okay, ini contoh sijil. Ini contoh sijil diploma kemahiran Malaysia. So kat situ memang dikeluarkan oleh JPK, bukan kami yang keluarkan dan bukan kami yang sign. Ada nombor siri JPK dan di sijil tu ada tertera penilaian telah dilaksanakan melalui kaedah pengiktirafan khas, pengiktirafan pencapaian terdahulu, PPT. Clear situ. Dicatatkan kat situ. Diploma, dia akan tulis diploma lah. Dan diploma dan sijil ini diiktiraf antarabangsa. Okay, next. Dan juga
dapat pengiktirafan MQA. So tak perlu bimbang lah. Tak ada isu lah MQA ke SKM ke, sekarang tak ada isu lagi dah. Okay, next. Syarat penyertaan SKM PPT. Syaratnya anda mestilah mempunyai pengalaman lebih daripada 5 tahun. Jika ada SKM 3, perlu ada pengalaman kerja selama 2 tahun dalam bidang yang sedia ada lah, bidang sekarang lah, bukan bidang lain bidang yang sedang kita jalankan. Dan juga syarat-syarat lain, boleh membaca, boleh menulis, dan anda layak untuk memohon. Okay, next. Okay, ini adalah antara kita panggil bidang-bidang yang popular di JPK. Ada construction, tekstil, pertanian, pendidikan, oil and gas, masakan, dan sebenarnya ada lebih 2,000 bidang yang kita boleh mohon, yang anda boleh mohon ikut pengalaman. Maksudnya ikut pengalaman yang ada. Contoh kalau sekarang bekerja dalam bidang apa dah selama 5-6 tahun dalam bidang itu, bukan lompat ke bidang lain. Sebab ada yang tanya, macam saya boleh mohon bidang apa ya puan? Bukan boleh mohon bidang apa. Bidang apa yang kita expert sekarang, kita involve sekarang, kita in sekarang dalam bidang apa. Kalau contoh dalam bidang construction lah mohon. Jangan dalam bidang construction tiba-tiba nak mohon bidang lain pula. Tak boleh lah. Maksudnya bidang yang kita sedang buat sekarang. Itu maksud dia. Okay, next. Okay, ini adalah bidang-bidang yang kami tawarkan, yang kami sediakan, yang kami bimbing. Diploma in Business Management, Financing Plan, yang ini yang berkaitan dengan insurans, yang buat takaful, unit trust, yang jual beli emas, ini dikategorikan dalam financial planning. Okay, account management, yang bahagian pengurusan accounts, diploma early childhood, community management, sales and marketing, administration, massage management, spa management, and construction management. Ini kira core bidang yang kami buat dan kami bimbing. Okay. Selain daripada bidang-bidang ni, boleh rujuk terus kepada JPK. Ya. Tapi kalau misal kata insist juga nak kami buat, nanti boleh bincang dengan admin. Dan dia punya fees pun berlainan, tak sama. Okay, next. Nombor yang kalau kata nak ada pertanyaan, ada nombor yang tertera di bawah tu. Yang kalau di Zoom mungkin ada Cik Azizan ada dalam grup Zoom tu, atau yang invite tuan-tuan dan puan-puan masuk, nombor 012-779-6343. Jika nak kami semak, semak ada bayaran dia bukan kalau tak nak melalui kita, boleh je terus pergi ke JPK www.dsd.gov.my. Kalau melalui kita kena bayar. Kalau terus ke JPK, tak kena masuk ke website JPK terus buat sendiri, tak ada bayaran. Kalau nak kami assist, kita ada bayaran. Okay, next. Okay, ini tahap dan yang 10 bidang tadi semua adalah diploma level kalau yang nak mohon. So yang macam saya cakap tadi, bila direct dengan JPK, anda diberi masa 6 bulan. 6 bulan tapi tak jamin lulus. Maksud di sini, anda kena download sendiri modul, anda kena cari sendiri bidang anda di website JPK. Bila dah daftar, akan diberi masa tempoh 6 bulan.
Sebab apa saya tak jamin anda lulus? Kebanyakan 98% yang kebanyakannya mereka tak dapat menyiapkan documentation tu selama tempoh yang diberi. That's why kami di sini membantu, ingin membimbing anda, dan kami beri tempoh masa bimbingan kami 6 bulan, masa dengan JPK 6 bulan. So di sini kita bagi masa 12 bulan. Kita bimbing anda, kita pastikan documentation anda semua lengkap dan anda dijamin lulus. Maksudnya 12 bulan tu termasuk dengan masa JPK ya. Tapi dengan syarat kena ikut kita punya bengkel lah. Okay, jangan skip bengkel. Mengelak bengkel tak bolehlah sampai 12 bulan seperti yang kita dah tetapkan. Maksudnya follow kita punya masa bimbingan. Okay, next. Okay, ini carta alih untuk sekiranya tuan-puan nak direct terus ke JPK. Mohon dengan JPK akan ada pegawai penilai dan ada pegawai verifikasi dalam masa tempoh 6 bulan tu lah. Dan baru dapat persijilan. Nampak senang tapi tak mudah Okay, next. Okay, kaedah penilaian diploma. Apa yang kami bimbing? Kami bimbing, ini adalah penilaian portfolio iaitu fail yang mengandungi informasi peribadi pemohon serta documentation pengalaman kerja ataupun berniaga. Fail ni akan disemak oleh pegawai JPK masa sesi penilaian. Dan juga kami bimbing bagaimana untuk membuat laporan pengalaman keterampilan terdahulu ataupun kita panggil LPKT. Bahasa yang mudah, kertas kerja lah. Tapi kertas kerjanya mengikut format JPK, bukan kertas kerja kita ikut suka hati kita je. Tak ada. Maksudnya kertas kerja tu akan menjelaskan pengalaman kerja yang anda buat. Kerja yang pernah anda buat, projek yang pernah anda buat. Okay, itu adalah dua perkara yang kita bimbing. File portfolio dan juga LPKT. Okay, next. Okay, apa dokumen bukti yang perlu ada? Pengalaman di tempat kerja ataupun berniaga, kursus-kursus jangka pendek, jangka panjang, pengalaman hidup. Pengalaman hidup ni maksudnya kerja-kerja kebajikan, NGOs yang berkaitan. Contoh kalau misal kata kedai makan. Kedai makan mungkin ada dapat order daripada masjid ke, daripada agensi ke, dan itu ataupun membuat infak makanan kepada masjid ke, dan masjid keluarkan surat sebagai ucapan terima kasih. Itu adalah dikira sebagai dokumen bukti juga. Okay, pencapaian lain contoh kalau dapat anugerah pekerja cemerlang ke, peniaga cemerlang ke, okay, itu juga dikira dokumen bukti. Okay, next. Okay, apa yang kami bimbing, apa yang kami bantu, kami bimbing tadi yang selama 12 bulan tu, okay, ini kita menyediakan file portfolio kami sediakan. Maksudnya kalau luar Melaka, kita akan post file tu dan kita akan adakan sesi bimbingan, 4 kali sesi bimbingan, dan bimbingan ni berterusan. Maksudnya di sini selagi tak berdaftar dengan JPK, selagi tu kita bimbing. Kita bimbing melalui WhatsApp ataupun email. Sebab kalau yang jauh tu kita banyak berkomunikasi melalui WhatsApp dan email lah. Okay. Dokumen kita kena beli. Modul tu kita kena beli kami belikan, dan kita akan menilai kelayakan masing-masing. Kalau dah 5 tahun ke atas tu dah kira layak lah. Terjemahkan dokumen. Macam mana kita terjemahkan dokumen, nanti saya akan tunjukkan kita nak terjemahkan dokumen tu. Okay, dan kita akan daftarkan ke JPK. Selepas dokumen lengkap baru kita daftar ke JPK, dan anda juga akan dibimbing oleh jurulatih yang berpengalaman. Itulah
yang khidmat yang kami berikan untuk peserta lah. Okay, next. Inilah dokumen yang perlu kami terjemahkan. Kalau terus pergi ke direct ke JPK, macam ni lah documentation. Ini ini sebagai satu contoh. Satu modul tu mungkin ada dalam 80 ke 100 pages muka surat. Sanggup tak sanggup lah kalau nak baca kan. Kita terjemahkan macam ni, apa dokumen bukti yang perlu ada. Dan kalau dokumen daripada JPK anda akan dapat kosong macam ni. So anda kena isi sendiri. Nak rujuk pada siapa? Pandai-pandai lah isi sendiri. Tapi apa yang kami berikan, next. Kami siapkan ikut bidang masing-masing. Ini kami sediakan siap-siap untuk kita punya calon lah. Ni kalau dengan kami. Kalau buat sendiri, Direktur JPK, boleh, tak ada masalah. Ni yang kosong tadi semua calon kena isi sendiri. Download sendiri, isi sendiri. Macam itulah. Semuanya sendiri-sendiri. Okay, next. Okay, catat alih berdaftar dengan kami pula. Berdaftar dengan kami, kita akan adakan sesi bimbingan dan kita pastikan dokumen lengkap. Lengkap baru kita daftar ke JPK. Dan akan ada 2 pegawai yang menilai untuk semak dokumen dalam masa tempoh yang kami dah tetapkan tadi 12 bulan, 6 bulan dengan kita, 6 bulan dengan JPK dan akan dapat kelulusan. Itu dia punya workflow dia. Kenapa kita kata dokumen tu lengkap baru daftar ke kementerian? Nanti saya share. Next. Okey, ini adalah bayaran. Bayaran JPK 2 tahap tahap 3, tahap 4, 600 dan bayaran bimbingan dengan kita, dengan kami lah. Tu 2 kaedah bayaran saja. Tak ada bayaran lain. Okay, next. Alright, ini adalah perbezaan PPKK dengan kalau sambung belajar lah, sambung belajar ke, college ke, PJJ ke, macam mana ke. So sangat ketara. Masa ujian, of course kena ada ujian. Kita tak ada ujian. Melalui SKM PPT, masa sangat singkat. Kalau bandingkan belajar, sebab kita ada calon yang consider masih muda, kalau nak belajar pun boleh, tapi oleh kerana dah bekerja, kekangan masa, macam mana nak belajar, nak sambung belajar. So dia ambil kaedah juga, kaedah dengan kita. Jadi dalam masa tempoh 12 bulan je lah. Dan harga pun sangat jauh beza nak bandingkan kalau belajar. Belajar sendiri, deposit je dah 5,000 kan. Kos-kos lain pun tak ada, buku pun tak ada. Itu sangat ketara, perbezaannya sangat ketara. Okay, next. Okay. Ini bayaran. Ini mas kawinnya ya, JPK, bayaran JPK. Harga biasa yang kami charge. Boleh tengok kat situ, harga biasa kita 4,000. Harga pasaran, boleh cek dekat konsultan luar. Bukan Ibn Hayyan lah, cek harga lain. Saya rasa lebih 8 hingga ke 12,000. Itu harga pasaran. Ini harga runtuh gedebab. Harga runtuh gedebab, harga PKP 2,500 sahaja. Plus dengan JPK 600. Total pun dah bagi kat situ. Pilihan di tangan anda. Okey, ini harga memang tak masuk akal lah saya cakap. Harga yang tak masuk akal. Tak grab, anda rugi. Okey, next. Okey, kaedah pembayaran, kita pun sangat-sangat prihatin dengan keadaan semasa sekarang. Request pun banyak so far, Alhamdulillah. So, dah dengar tadi, kalau berminat boleh bayar deposit pada malam ni, last sampai hari Selasa 9 malam. Lepas tu bayaran pun
bayaran pun 4 kali bayar je. Bukan bayar one lump sum, okey. Mula once dah dapat file, nak mula bengkel, bayar bayaran yang pertama. The next bengkel, bayar untuk bayaran yang kedua. Sebulan, dan maksudnya tempoh sebulan. So dokumen lengkap, dah lengkap baru bayar yang untuk DPK punya 600. Okey, sangat fleksibel cara kaedah bayaran dia. Tapi sekiranya melepasi daripada hari Selasa, harga biasa. Tadi saya dah share harga kan. Tak dapatlah harga gegar Beranza ni, harga runtuh gedebab ni. Okey, harga PKP tak dapat. So dan kalau ada apa-apa nak bertanya dengan harga, boleh WhatsApp nombor yang tertera di bawah tu, admin kita 012-779-6343. Okey. Grab hari ni bayar deposit cepat-cepat untuk dapatkan harga PKP, harga runtuh gedebab. Okey, next. Ada lagi tak ini? Itu kaedah bayaran. Yang ini tadi saya cakap, sekiranya berminat boleh buat bayaran sebelum hari Selasa jam 9 malam ke dalam akaun lah. So kemudian tu untuk bayaran seterusnya nanti akan admin once dah bayar deposit, admin akan sharekan lah. Kita akan, yang mana luar pada Melaka, kita akan postkan file portfolio tu dan anda boleh buat bayaran yang pertama. So tu kaedah bayaran dia tadilah. Kita ada sebelum tu, okey, tak apa, next. Kita ada live testimony dah masuk ke belum? Saya tak pasti. Tak apa, kita tengok testimony dulu yang kita pernah anjurkan dulu, PPKK. Next. Okey, dah ada, tak apa. Kita habiskan slide testimony dulu, nanti kita akan invite kita punya live testimony lah. Next. Okey, ini adalah rakan strategik kami, Jabatan Perdana Menteri, Giat Mara, Kemas, Mara HQ, Majlis Belia Malaysia, Majlis Belia Johor Bahru, Amanah Ikhtiar dan banyak lagi agensi-agensi lain lah, persatuan-persatuan tadika. Okay, next. Okay, ini yang dulu kita buat dengan Kemas Selatan, Kemas Tengah. Ini yang ambil SKM PPT ambil SKM PPT dengan kami. Maksudnya bidang-bidang yang berbeza. Ini sebelum PKP ni. Persatuan pengasuh juga di bawah Puteri UMNO, usahawan di bawah Mara, dan kita juga bekerjasama dengan Majlis Belia Johor, Belia India, Belia Cina. Ini terbuka kepada rakyat Malaysia. Semua janji rakyat Malaysia. So boleh memohon. Next. Okay, ni antara kita punya calon-calon yang bersama dengan kita dulu. Next. Okay, ni masa big group lah dengan Kemas. Ada kita boleh buat konvo lah dulu kan. Okay, mengapa PPKK? Kita jamin anda lulus. Dengan syarat follow kita punya bengkel yang kita dah tetapkan, tarikh yang kita dah tetapkan, bimbingan berterusan, kos tadi pun dah tengok, kos sangat murah, sangat rendah dan sangat berbaloi, dan masa juga sangat singkat. Dari segi jika anda nak sambung belajar, PJJ kan ambil masa kan bertahun-tahun, 5-6 tahun. So dengan PPKK ni 12 bulan sahaja. Dengan syarat ikut kita punya tarikh bimbingan yang kita dah tetapkan. Okay, next. Okay, saya rasa kita dah boleh panggil
kita punya live testimony siapa? Cik Aris. Cik Aris, Cik Rais, sorry. Cik Rais. Boleh jemput masuk Cik Rais? Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Khabar Cik Rais? Alhamdulillah. Okey. Cik Rais boleh sharekan Cik Rais sekarang bidang apa? SKM berapa yang ambil dengan kami dan pengalaman bagaimanalah? Rintangan, cabaran. Tidak, saya Muhammad Rais. Saya ada ambil bidang tahap 2 dengan 3 lah, untuk pemanduan lah. Untuk mendapatkan SKM 2 dengan 3 lah. Tapi alhamdulillah lah, setakat ni saya dah lulus SKM 2 lah. Dia orang pun orang cakap kita berurusan dengan dia orang sangat senang. Apa yang kita tak tahu kan, yang mana kita tak tahu, dia akan ajar kita lah sebaik yang mungkin lah. Daripada pihak puan pun saya kena ucap terima kasih banyak-banyak lah, Encik Rizal dengan puan banyak beri bimbingan lah. Kalau sesiapa tak ambil kos SKM ni rugilah. Pasal apa, saya dapat tahu kawan-kawan saya yang berbangsa Cina banyak ambil SKM ni. Kita kurang lah, kita orang Melayu kita kurang sini kan. Tapi saya tu beranjat, saya ramai kawan-kawan dengan orang Chinese, tapi kebanyakan dia yang mana yang dah berniaga bengkel motor, kereta, walaupun dia dah berusia tapi dia ambil SKM ni. Saya pernah berjumpa dengan dia orang lah. Tapi saya bersyukur sangat lah, saya memang jodoh saya lah untuk nak ambil SKM ni dengan pihak puan lah, dengan Cik Zizan lah. Walaupun tu hari ada PKP kan dalam setahun dekat 2 tahun dulu. Tapi orang cakap banyak halangan lah, tapi alhamdulillah lah semua berjalan lancar lah. Tu je lah. Maksudnya walaupun kita masa tu saya kalau tak silap isu pasal pegawai penilai kan? Betul. Kita nak dapatkan pegawai penilai musim PKP, pegawai tak boleh turun. Tapi maksudnya di situ walaupun tempoh tu masa yang panjang, adakah kami membimbing Cik Rais? Maksudnya ialah orang cakap bimbingan berterusan, macam mana yang dicakapkan berterusan tu kadang orang pun tak faham. Mungkin Cik Rais boleh share. Okey, tak macam ni. Kalau boleh, kalau dah masuk ni, yang penting sekali bengkel lah, bengkel yang disediakan lah. Dia akan bimbing kita pada awal sampai akhir lah. Satu persatu lah. Bermakna mula dia ajar kita, lepas tu kita dah profile tu kita dah kita sediakan, dia akan panggil balik untuk cek balik. Yang mana yang ada kesalahan, kita ubah balik. Itu je lah. Saya pun tapi daripada kebimbingan Encik Zizan dengan Cik Puan teliti. Yalah, kadang-kadang ada yang marah, ada yang yalah kena tegas sikit lah dalam bidang-bidang macam ni kan. Tapi kita jangan ambil hati lah. Ini benda untuk masa depan kita kan. Itu je lah. Untuk masa depan kita lah. Tapi kalau jangan ambil hati sangat lah. Dia bukan marah apa pun, nak betulkan apa yang kita silap. Kita tak nak nanti jumpa dengan juru yang untuk temu duga tu besok. Kita tak nak ada yang rugi masa lah. Kita kalau boleh nak secepat mungkin kan sejauh ni. Tapi memang alhamdulillah lah. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Terima kasih Cik Rais. So saya doakan semoga Cik Rais maju jaya. Terima kasih kepada meluangkan masa pada malam ni, share pada rakan-rakan yang lain. Saya rasa ada lagi seorang Cik Daing rasanya. Ada tak? Kita punya calon belum masuk lagi. Belum masuk lagi. Cik Daing ni bidang halal. Dia pegawai halal. Pegawai halal. Maksudnya dia bekerja dan dia ambil bidang halal. Itulah kalau kata dia dapat masuk pada, tapi tak apa kalau dia belum masuk,
kita open untuk pertanyaan yang di Zoom ataupun di Facebook Live ke. Kalau kata tak ada ujian, Cik Abdul Muhammad Nur. Tak ada ujian, Cik Muhammad Nur. Cik Muhammad Nur boleh tanya Cik Rais. Tak ada ujian. Ni bukan ujian. Kita bukan budak-budak sekolah. Kita ini adalah untuk mereka yang berpengalaman bekerja ataupun berniaga. Kita bukannya duduk nak exam, ambil ujian, bukan. Bukan untuk anak-anak sekolah. Ni untuk kita. Kita as adult, dewasa. Macam Cik Rais dah kerja dah bidang pemanduan. Pemanduan pun ada. Saya pun tak tahu. Bila kita check dengan JPK, ada pemanduan. Jadi maksudnya seperti saya cakap tadi, ada 2,000 bidang, ada 2,000 lambakan bidang dekat JPK tu. Cuma kita kena pilih apa specialities kita, apa kita punya kemahiran yang kita ada sekarang. Bukan sekolah, bukan ujian. Tak ada ujian. Berapa yuran? Cik Ridwan boleh, Cik Ahmad Syidan tanya, boleh flashback balik harga tadi? Tanya tadi, mungkin dia baru masuk agaknya. Cik Ahmad Syidan. Lagi back. Dah jauh dah ni. Depan lagi. Okey ni Cik Ahmad Syihan. Ini bayaran dia. JPK 600. Harga yang kita bagi yang harga PKP tu. Jangan tengok harga biasa. Tu combinekan dulu. Okey, rasanya boleh menjawab. Dan kaedah bayaran pun bayaran berperingkat-peringkat. Bukan bayar one lump sum. Tu bayaran dia. So Cik Ahmad Syidan harap dah boleh nampak lah bayaran dia. Kalau dalam grup, nak masuk dalam grup WhatsApp, boleh ke nombor 0127796343. Puan, saya nak cakap sikit boleh? Kejap, nanti saya jawab satu ni kejap. Soalan daripada ni, tak perlu lalui setiap tahap SKM terus ke diploma ILA. Okey, Puan Ila bidang apa? Bidang yang saya share tadi, yang ada 10 tu, yang warna kuning tu, bidang tu semuanya tahap 3 dan 4. Maksudnya terus diploma level lah. Mula pada 3 dan 4. Kita bimbing itu 2 sekali tu. Satu harga tau. Bukan satu tahap. Kalau kebiasaan 4,000 tu satu tahap. Ini kita bagi 2 tahap sekali tu. Satu harga. Cuma saya nak tahu Puan Ila bidang apa? Puan Ila bidang apa? Ada tak yang sama dengan bidang yang kami bimbing? Kalau bukan selain yang 10 tadi, mungkin SKM mula daripada tahap 2 ataupun 1. Cik Daing dah ada. Tak jawab lagi daripada Zoom. Okey, nanti kalau Puan Ila bagi tahu, kita akan sharekan lah. Cik Rais tadi nak tambah apa? Silakan. Tak. Yang tadi dia cakap ada ujian kan, tapi jangan risaulah. Dia cuma temu dua dengan kita untuk menayakan pengalaman kita. Itu saja yang bidang tu lah. Dia tak ada, dia pun nak kasih kita SKM, CJSKM pun dia nak tahu kita pengalaman macam mana. Kita kalau kata pemanduan, dia akan tanya bab-bab pemanduan lah, yang mana bidang-bidang yang dia tanya. Betul lah.
Dia takkan tanya soalan lain kan? Dia takkan tanya Zimbabwe macam mana keadaan, tak ada kan? Dia akan Maksudnya tanya dia apa benda sendiri. dia akan bertanya kita bidang kita. Tak perlulah kita nak kena tanya, nak buka buku geografi ke, buku sejarah ke, tak perlu. Tak ada. Okey, terima kasih Cik Rais. Kita jemput Cik Daing. Cik Daing, silakan Cik Daing. Assalamualaikum. Wah, pengantin lama ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Cik Daing boleh sharekan dengan kita SKM bidang apa yang ambil dengan kita. So, experience lah, pengalaman ambil SKM dengan kami dulu. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara saya? Dia dengar dengan jelas. Okey, baik. Nama saya Daing Muhammad Fazil bin Abdul Latif. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Puan Shirin dan juga Encik Azizan kerana menjemput saya lah. Ni kali kedua saya rasanya. Sebelum ni pernah bersemuka untuk bagi testimoni. Saya ceritakan pada tahun 2018 saya mendapat bimbingan daripada Encik Azizan dan juga Puan Shirin lah daripada Ibnu Hayyan Education Group Sdn Bhd. Pada masa tu saya ialah calon. Masa tu saya bekerja di Kilang Kokominda, satu perusahaan yang untuk membuat produk makanan. Jadi saya pada masa tu calon untuk sijil kemahiran Malaysia SKM tahap 3. Tahap 3 iaitu halal operation dalam kurungan manufacturing ataupun operasi halal pembuatan. Dia bermula dengan tahap 3, kemudian dia ada tahap 4 dan juga tahap 5. Pada tahun 2018 saya ambil, masa tu bimbingan tu dibuat di iCrow. Kemudian pada tahun 2019 saya complete saya punya portfolio. Masa tu ada PPPT, iaitu kini kita ambil secara kaedah pengiktirafan pencapaian terdahulu lah, PPPT. Jadi pada tahun 2019 lebih kurang dalam 3-6 bulan sebenarnya, sebab pada masa tu tak ramai calon daripada NOS yang saya ambil ni lah. NOS tu ialah standard keterampilan kebahasaan kan, SKPK ataupun NOS lah. Masa tu Alhamdulillah dengan bimbingan daripada Encik Azizan dan Puan Shirin juga tim, dia diberikan template macam mana nak cara baca NOS, bagaimana kita nak susun bukti-bukti keterampilan. Jadi bila kita berhadapan dengan pegawai penilai PPPT tu, pada masa tu Ustaz Ilyas, untuk bidang halal ni kalau tuan-tuan dan puan-puan ada ialah background daripada bidang keusahawanan, iaitu bidang produk makanan ke, pharmaceutical ke, logistik ke, dia ada 9 aspek. Untuk makluman semua, saya ialah sekarang ni Alhamdulillah lepas orang kata dibuka rezeki bila kita dapat sijil kemahiran Malaysia ni, dalam SKM ni banyak peluang. Selepas saya 6 tahun bekerja di bidang penghilangan, saya dapat untuk jadi pengajar. Jadi dengan SKM ni juga, kalau untuk anak-anak muda yang berada di luar sana, kalau untuk otai-otai, dia jadi satu untuk tambah orang kata kita punya pendedahan lah kepada masyarakat. Jadi saya pengajar dalam bidang halal juga sekarang. Dalam masa yang sama untuk review NOS baru dalam bidang halal, saya ialah salah seorang panel pembangun NOS. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dan puan-puan, ini adalah salah satu untuk kita bina diri kita, career kita dan juga kepakaran kita. Tuan-tuan dan puan-puan lebih orang kata berpengalaman dalam bidang masing-masing. Jadi macam mana nak orang kenal perniagaan kita, orang nak kenal jenama kita? Salah satu caranya ialah melalui SKM lah, Sijil Kemahiran Malaysia. Jadi sekarang ni saya tengah menyiapkan saya punya LPKT. LPKT tu macam kita punya kertas kerja lah, Diploma Kemahiran Malaysia Halal, juga DLKM. DLKM, Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia tahap saya buat secara PPT juga, sebab kita dah tahu kaedah dia punya. Jadi kita pun berbesar hati bila kita orang lain nak sama dengan kita boleh bantu sama-sama. Sebab tu saya sangat support lah usaha yang dibuat oleh tim Ibnu Hayyan Education ni.
Saya kalau dalam bidang halal, tuan-tuan dan puan, silalah bergabung sekali dengan tim Ibnu Hayyan. Kalau ada rezeki, insyaAllah kita boleh kata membimbing secara langsung lah akan datang. Ni senang, ada platform online, ada platform bersebuka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kalau daripada seluruh negara pun, insyaAllah kita sama boleh bantu. Jadi semoga tahun 2022 ni kita semua terus boleh maju ke hadapan. Semoga industri kemahiran ni, maksudnya dalam bidang kemahiran ni, tuan-tuan dan puan-puan boleh sertai bersama. Jadi itu sahajalah sikit sebanyak testimoni daripada saya. Kalau ada pertanyaan lanjut nanti boleh rujuk Puan Shirin. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih kepada Cik Daing. Semoga terus maju. Tahniah untuk untuk ke level seterusnya. Mudah-mudahan. So mungkin kalau ada kawan-kawan, tuan-tuan dan puan-puan dekat luar sana dalam bidang yang sama ada bidang sama dengan Cik Rais ataupun dengan Cik Daing, nak bertanya, so hari ni boleh bertanya secara langsung. Dan apa tu, kalau misal kata ingin sebagai rujukan pun boleh juga. Dan kita open lagi untuk soalan-soalan lain daripada Facebook Live. Puan Ila tadi bidang salon spa. Spa tadi saya ada share, spa ada 3, spa management, urutan lagi spa management. Spa management mula tahap 3 dan 4. Jadi puan boleh ambil terus diploma level. Maksudnya 2 file tu kita bimbing. 2 file kita bimbing dengan 1 harga. Okey, rasanya saya menjawab soalan Puan Ila. Kalau nak tanya lagi boleh tanya lagi. Kalau tak, tempoh 12 bulan ya Puan Suraya. Ya. Puan Suraya kalau boleh bagi tahu bidang apa lagi bagus. Sini Cik Daing beritahu jika ada yang nak merujuk bidang halal boleh bermula tahap 3. Contohnya ya, betul. 3, 4, 5. Maksud 5 tu dah peringkat ijazah Macam Cik Daing sekarang dah jadi tenaga pengajar. Maksudnya beliau mengajar untuk bidang halal. Maksudnya ada VTO ada VTO. Tadi mana Ada video pun saya buat secara PPT lah. Jadi kalau siapa yang contohnya bidang untuk jadi bekerjasama dengan pusat bertauliah, dia nak buat daripada ini istilah lain lah, syarikat SLDN. Jadi dia nak jadi coach, dia nak jadi dia perlu juga ada SKM. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya ni adalah salah satu kata tuan-tuan nak memperbanyakkan orang kata klien dalam pelbagai bidang kan. Jadi kalau tuan-tuan ada SKM, bukan hanya sebenarnya untuk kita punya bidang pembelajaran, tapi kalau tuan-tuan ada syarikat, tuan-tuan boleh buat jadi pusat bertauliah SLDN kan. Itu saya banyak sekali lah. Betul, banyak ada punya tu. Tadi apa soalan tadi Cik Ridwan? Food delivery ada ke? F&B? F&B ada Cik Hakimi Ridwan. Tapi F&B mula tahap 2. Mula tahap 2 lah. Kalau tahap 2, tahap 2, 3 dan 4. Tapi dia punya harga tu tak samalah. Yang saya share bidang-bidang pada malam ni bermula pada tahap 3. Tapi kalau masih juga berminat untuk ambil mula tahap 2, boleh bincang dengan admin kita lah dari segi harga. NOS code. Cik Daing ni kalau dia punya ni NOS siap nombor kod lagi sekali, nampak? Dah macam orang JPK pula. Saya pun tak hafal nombor kod dia. Itu Cik Daing share nombor NOS code untuk penyeliaan operasi halal. Ni boleh check. Kalau kata dia orang kata nak check dekat JPK kan, boleh check dekat JPK. Ini dia punya kod dia. M749004
dash 2020. Maksudnya dia punya nose tu dah dibangunkan pada 2020 dulu. Okay, terima kasih perkongsian yang sangat baik pada malam ni. Ni bidang pengurusan pejabat. Tahap 4. Yuran tadi saya dah share tadi. Oh, dah ada tahap 3, nak sambung terus tahap 4. Yang nanti boleh direct terus tanya dengan bincang dengan Cik Azizan apa ni? Untuk confirmation harga boleh direct terus dengan Cik Azizan lagi lah. Yang kita share pada malam ni untuk tahap 3 dengan tahap 4. Jadi bila satu tahap dia harga tu kurang lah. Tapi harga kurang saya tak sebut kat sini. Boleh WhatsApp ke nombor Cik Azizan nanti. Saya berniaga dalam bidang pemasaran dalam masa yang sama ada pengalaman mengajar 12 tahun dalam bidang keusahawanan, terutamanya keusahawanan digital. Apakah diploma yang sesuai untuk penyediaan fail? Puan Suraya Kalau macam ni, ini cadangan saya lah. Sebab apa, skop usahawan lebih baik ambil skop usahawan. Bidang usahawan, dia lebih menyeluruh. Bila kalau bidang usahawan, apa-apa jenis bidang yang berkaitan boleh masukkan sebagai dokumen bukti. Macam tu, Puan Suraya. Ya, kalau puan tanya saya, itu saya punya pendapat saya lah. Bila kita ambil keusahawanan, dia lebih menyeluruh. Documentation dia, apa jenis perniagaan pun boleh masuk. Tapi kalau nak fokus dalam satu bidang je, nak specialist dalam satu bidang, contoh pemakanan saja, terpulanglah. Tapi kalau puan cakap ada mengajar, ada mengajar bidang keusahawanan, skop dia lebih bagus bidang keusahawanan. Dia luas. Jadi pelbagai dokumen boleh masuk dalam sebagai dokumen bukti. Okey, Puan Suraya. Terima kasih. Okey, ada lagi? Setakat ni tak ada soalan. Di Zoom sama ada di Zoom atau di live. Okey. Okey, saya nak share juga sedikit. Saya nak kupasan daripada kita punya calon kita pada malam ni, yang ada hari ni Cik Rais dengan Cik Daing. Seperti yang Cik Daing bagi tahu tadi, saya rasa sangat jelas di mana sama ada kita bekerja ataupun kita berniaga. Dan tadi Cik Rais pun ada petik juga pengalaman beliau sebagai daripada tak tahu membangunkan dokumen, so dia jadi tahu, dalam masa yang sama boleh jadi expert membangunkan dokumen dalam bidang yang beliau buat sekarang ni. Contoh sangat jelas. So sama ada kita membangunkan diri kita melalui documentation, SOP pekerjaan yang kita buat tu akan lebih terampil. Kita panggil terampil, lebih terampil. Contoh kalau misal kata untuk jadi jurulatih, untuk memberi penjelasan, kalau orang berniaga untuk convince customer, untuk convince kita punya pelanggan-pelanggan, dan pelanggan-pelanggan lebih menaruh kepercayaan yang lebih sekiranya kita ada pengiktirafan kemahiran tersebut. Dan saya tadi ada mention sijil kemahiran Malaysia adalah worldwide. Okay, worldwide. Bukan kaleng-kaleng bukan kaleng-kaleng punya sijil.
So itu saya punya conclusion lah untuk pada malam ni, dan saya pun sangat seronok dapat Cik Daing dengan Cik Rais join pada malam ni, sebab saya tahu dua-dua handal ni memang sibuk sentiasa. Cik Rais pun kadang sibuk kerja, sibuk tugas, Cik Daing pun kadang-kadang sibuk mengajar. Jadi yang malam ni bertuah dapat perkongsian yang sangat baik. So ada lagi tak admin, Cik Ridwan ada lagi? Kalau tak ada, itu saja. Mana yang boleh nak berdaftar pada malam ni, silakan berdaftar sampai tempoh Selasa sebelum 9 malam. Daftar segera untuk dapatkan harga PKP, harga dipanggil harga gegar berganza. Saya boleh panggil harga gegar berganza PKP. Selepas daripada tu harga biasa. Minta maaf ya, kita ikut harga biasa. Kalau nak harga special, boleh daftar daripada malam ni hingga ke Selasa sampai 9 malam. So kalau tak ada soalan lain, itu saja untuk pada malam ini. Berjumpa kita nanti lagi 2 minggu akan datang. Kalau ada rezeki, kita boleh panggil lagi Cik Rais dengan Cik Daing sebagai kita punya tetamu undangan. Dan terima kasih kepada Cik Daing dan Cik Rais pada malam ni. Dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam. Waalaikumsalam.